Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bab 7 iaitu cahaya dan optik. Baik. Okey, so dalam bab ini, kamu akan belajar tentang pembentukan imej oleh kantor dan juga jenis-jenis ataupun contoh-contoh peralatan optik. Baik, Okey, so kamu tengoklah sedikit bulletin sains yang dibagi kat sini ni. Penggunaan kantor dalam peralatan optik semakin diperluas. Contoh, telefon merupakan alat komunikasi audio sahaja. Maksudnya, telefon ni bukan sahaja salah satu alat komunikasi audio, tapi dia juga menjadi telefon pintar, smartphone yang dapat berfungsi sebagai alat komunikasi audio visual dengan menggunakan kamera untuk mengambil gambar foto dan juga video. Okay. So kalau yang ni zaman dulu kan, kalau yang ni just untuk komunikasi sahaja. Kan, kalau komunikasi kita hanya boleh ambil kita hanya boleh message ataupun call kan. Tapi kalau smartphone, maksudnya ada aplikasi peralatan optik di mana kita boleh hantar gambar, kita boleh hantar video, menonton video ataupun menonton secara langsung. Okey. Baik. So, inilah telefon bimbit tanpa kamera, telefon pintar dengan 5 kamera. Contohlah dia bagi 5 kamera kan. Okay, so kamu tengoklah di sini. Kualiti kamera lazimnya dihubung kait dengan jenis kualiti kantor yang dipasang pada kamera tersebut. Okay, hal ini kerana imej di dalam kantor dibentuk oleh kamera dibentuk oleh kantor. Okay. Selain kaca dan plastik luksinar, sebarang bahan luksinar termasuklah air boleh diguna untuk membina kantor. Konsep kantor air adalah seperti gambar foto di bawah. Okey. Nampak tak? Air pun boleh berfungsi sebagai kantor. Di mana kamu nampak tak? Dia menyebabkan tulisan tu jadi nampak lebih besar, lebih mudah bagi baca. Okey, baik. Itu sedikit extra info untuk kamu. So, untuk hari ini kita akan masuk subtopik 7.1 iaitu pembentukan imej oleh kantor. Okey, pembentukan imej oleh kantor. Okey, kita ada dua lah. Okey, kita ada dua kantor, iaitu kantor cembung yang pertama dan juga kantor cekung yang kedua. Ni kamu dah biasa kan? Masa kau tak silap cikgu kan, tingkatan 3 kot kamu belajar ni. Tingkatan 3 atau 2. Okey. So, kantor. Apa itu kantor? Kantor ialah medium lah. Paranti, lux sinar. Dia transparent seperti kaca yang mempunyai satu ataupun dua bahagi permukaan yang melengkung. Okey, dia ada dua, kantor cembung dan juga kantor cekung. So tengoklah. Ni kita refresh baliklah. Kantor cembung dia ada 3 jenis kan? Dui cembung, plano cembung, meniskus cembung. Okey, kalau kantor cekung ada 3 jugalah, pun samalah, cuma kita tukar nama sahaja. Dui cekung, plano cekung dan meniskus cekung. Okey. So, kalau kamu tengok pula rajah di bawah ini, rajah 7.2, dia menunjukkan lintasan sinar cahaya. Nampak tak yang warna merah, hijau dan biru ni? Okey. Lintasan cahaya ni kita boleh tengok sebelum dan selepas melalui kantor. Ni sebelum lah. Okay, ini sebelum. Before lah. This one after. Selepas, melepasi kantor lah. Tak kisahlah cembung ataupun cekung. Okay, apa yang berlaku kepada sinar cahaya itu selepas dia lalu. So, kita nak buat pemerhatian kat sini. Kan, buat pemerhatian apa yang berlaku pada sinar cahaya selepas melalui kedua-dua kantor. Okey, so kamu tengok kat sini, pada rajah 7.2, sinar cahaya menumpu selepas melalui kantor cembung. Menumpu ni maksudnya dia memfokus, lebih mudah bahasa yang kamu nak mudah faham, dia tumpu, dia jadi fokus pada satu titik sahaja. Nampak tak ni? Kan? Ketiga-tiga sinar ni akan tumpu dekat satu titik. Alright. Okey, hijau dan juga merah ni. Tiga-tiga ni lah. Bertumpu pada satu titik. Okey. Dan sinar cahaya mencapai
selepas melalui kanta cekung. Capah ni maksudnya kamu nampak dia macam spread. Okey. Spread lah, dia terbuka. Dia pergi jauh. Okey, nampak. Dia menjauhi antara satu sama lain bagi tiga-tiga sinar ini. Okey. Oleh itu, kanta cembung ni kita sebut sebagai kanta penumpu dan kanta cekung dikenali sebagai kanta pencapah. Sesuai dengan cirinya ataupun sesuai dengan sinar cahaya yang melepasi dia, itulah nama dia. Okey. So, kamu nampaklah kat sini lah. Okey, bagi kanta cembung, yang ni lah, kanta cembung. Titik fokus F huruf besar ialah satu titik dengan keadaan sinar cahaya tuju yang selari dengan paksi utama yang akan menumpu kepadanya selepas melalui kanta cembung. Maksudnya kat sini nak habaq. Dalam sinar cahaya selepas dia melalui kanta cembung, okey, ni paksi utama ataupun nama-nama komponen nanti cikgu akan teranglah di paksi utama dia. Yang mendatar ni kan hitam ni. So, ni kanta cembung. So, bila sinar cahaya melalui kanta cembung, dia akan menumpu. Dan dia akan tumpu pada satu titik. Titik itu kita sebut sebagai titik fokus. Simbol F huruf besar. Okey, boleh. Dan lagi satu ada unit yang kita panggil sebagai panjang fokus ataupun F huruf kecil. Okey, panjang fokus ni macam mana kita nak ukur dia? Kita ambil daripada sini ni, center of the lens, pusat kanta, pergi ke titik fokus ni. Itu adalah panjang fokus. Boleh? Okey, tengok pula kanta cekung. Okey, apabila sinar cahaya yang mencapah selepas melalui suatu kanta cekung diekstrapolasikan ke belakang, sinar cahaya ini akan bersilang pada suatu titik. Titik ini ialah titik fokus bagi kanta cekung. Sini. Kanta cekung dia berbeza sebab sifat dia mencapah. So, macam biasa, sinar cahaya akan pergi ke kanta cekung. Pergi ke kanta. So, dia akan mencapah bukaan. Dia akan terbuka, mencapah. So, diekstrapolasi ke belakang. Ini yang dimaksud ekstrapolasi ke belakang ni. Dia akan tumpu dekat sini. Nampak tak titik-titik putih-putih ni? Ni dia maksudkan diekstrapolasi. Dia maksudnya ke belakang lah. Okay, dia punya titik fokus dia kat belakang. Okay, so F. Boleh. So, panjang fokus dia kat mana? Sama jugalah. Daripada center of the lens, pusat kanta, pergi ke titik fokus. Itu adalah panjang fokus F huruf kecil. Okey, baik. Boleh yang tu. Okey, seterusnya. Alright, ada tak contoh lagi kat sini? Ni eksperimen. Eksperimen ni tak puan cikgu terang dalam kelas nanti. Okey. Menentukan panjang fokus bagi suatu kanta cembung. Okey, sebelum kita nak lukis rajah sinar, ini kita panggil rajah sinar lah. Di mana kamu kena lukis sinaran cahaya, kamu kena lukis dia mencapah atau menumpu tu. Okey, itu adalah lukisan bagi rajah sinar. Sebelum kamu lukis rajah sinar tu, kamu kena tahu istilah-istilah optikal yang ada lah. Okey, baik. Ada tak ni? Okey. So, kita tengok yang pertama. Cikgu refer yang refer yang mana? Sana. Oh, sebab dia punya jarak kat bawah kan. Tak apa. Okey, so ini istilah optik dan penerangannya. Pusat optik, simbol O. O huruf besar lah ataupun origin. Okey, kat sini. Nampak ni? Yang center of the lens tadi tu, ni O lah. Pusat optik. Okey, O. Yang kedua, paksi utama, garis lurus yang melalui pusat optik sesuatu kanta. Inilah paksi utama dia. Ni paksi utama dia. Ni. Okey, ni paksi utama. Paksi utama. Yang ketiga, paksi kanta, garis lurus yang menerusi pusat optik dan berserenjang dengan paksi utama. Paksi utama dengan paksi kanta dia samalah maksudnya. Okey, paksi kanta sebab dia berserenjang kan, dia sama saja. Okey, tapi sebelum tu silap-silap. Sorry, berserenjang lah, bukan parallel lah. Sorry nah. Okey, berserenjang maksudnya ini. Nampak ni paksi kanta. Tengah. Berserenjang kan 90 darjah kan? Okey, sini. Sini paksi kanta. Okey, paksi dia. Okey. Seterusnya, titik fokus. Titik fokus tadi. Sinilah. Ni titik fokus. Ni. F. Ni sini F. Okey, titik fokus.
Okey. Bagi kata cembung, titik fokus ialah titik pada paksi utama iaitu tempat penumpuan sinar cahaya selari dengan paksi utama selepas melalui kantor. So maksudnya selepas dia lah. Okay, selepas melalui kantor maksudnya inilah titik fokus dia lah. Okay, lepas melalui kantor itulah titik fokus dia. Okay, this one. Titik fokus. Maksudnya selepas daripada ni. Sebelum ni bukanlah. Okay. Okay, seterusnya bagi kata cekung, titik fokus ialah titik pada paksi utama iaitu sinar cahaya selari dengan paksi utama seolah-olah mencapai dari titik ini selepas melalui kantor. Okey, dia punya sini lah. Sini. Kalau kata cekung, terbaliklah duduk sini. Okey. Panjang fokus, jarak antara titik fokus dengan pusat optik. Jarak objek, jarak antara objek dengan pusat optik. Jarak dia punya simbol U kecil lah. Yang ni, jarak image V kecil. Okey, jarak image V kecil. Jarak antara image dengan pusat optik. Boleh tak ni? Okey. So, nak bagi ni. Kita lukis balik. Kita lukis balik lah. So, macam biasalah. Okey. Okey, raja sinar kan. Okey, mula-mula kena ada paksi utama. Ada paksi utama. Maaf lah ya. Cikgu punya. Kalau cikgu punya paksi utama ni tak berapa nak baca paksi lah. Sebab I tak pakai ruler. Okey. So, katalah cikgu nak pakai kanta cembung lah. Kita mula dengan kanta cembung kan. Kanta cembung. Alright. So, lukislah kita punya kata cembung kan. Cembung ni dia macam bengkok. Bagi mudah ni dia bengkok. Okay. This one paksi utama. Lepas tu dia ada paksi kanta kan. Paksi kanta dia berserenjang. Berserenjang tu maksudnya 90 darjah lah. So ni paksi kanta. Betul apa lagi? Yang tadi bagi tahu. Okay. Okay, so dia ada ni. Di sebelah tengah ni. Ini adalah O kan. Pusat optik. Pusat optik. So, katakanlah sini F. Sini 2F. Okay. F 2F. Okay, di sana tu samalah. F 2F. F ni titik fokus. 2F ni maksudnya 2 kali titik fokus lah. Maksudnya nanti kamu bila kamu nak lukis, kamu kena adjust bagi dia sama. Kalau dari sini ke sini 1 cm, sini ke sini pun 1 cm lah. Dia maksudnya skala lah. Kan? Dia boleh jadi 3F, 4F, 5F macam tu. Dia macam just skala sahaja. Okey, ini adalah titik fokus. Titik fokus. Okey. So, kalau sini titik fokus, sini ke sini daripada pusat optik pergi ke titik fokus ini adalah panjang fokus. Kan? Panjang fokus. Huruf simbol F kecil. Boleh? Okey, lepas tu apa lagi? Katakanlah cikgu lukis objek. Objek selalunya dia pakai anak panah. Okey, katakanlah objek cikgu duduk kat sini. This one objek. Okey, objek kan? Okey, so katakanlah objek cikgu duduk antara F dengan 2F. Okay. Objek, untuk pengetahuan kamu, objek ni dia boleh duduk dekat 1, 2, 3, 4, 5 tempat. Sama ada kat sini, ni, depan F. Yang kedua duduk dekat F. Yang ketiga antara 2F dengan F. Yang keempat dekat 2F. Yang kelima belakang 2F. Faham tak? Maksudnya, katakanlah cikgu lukis macam ni kan. So, ni F, 2F. So, objek boleh duduk kat sini. Duduk kat sini. 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 Salah satu. Bukan 5-5 sontok lah. Okey. Baik. So, lukis mai. Katakanlah image kamu duduk dalam ni. Nanti cikgu ajak cara nak lukis. Macam mana dapat image ni kan. So, label image. So, kita nak tengok jarak objek. Kan? Jarak objek sinilah. Jarak objek maksudnya jarak daripada pusat optik ni. Kan? Pusat optik ni pergi ke objek. Ini adalah